Adik kakak besok jumpa dengan Isa Almasih ke dok? Adik seorang hak mulia. Mulia sekali dalam dunia ni. Adik kakak berasa nak berjumpa dengan dia ke tak? Bakali adik kakak tak ada hari nak berjumpa dengan raja besar, dengan menteri, atau praet naik boye, atau orang gocah hak pandai sekalipun. Bakali tak berjumpa dengan orang super tu. Tapi adik kakak nak boleh berjumpa, boleh kenal dengan orang hak mulia sekali saat ni. Orang ni iaitulah Isa Almasih. Adik kakak berasa nak dengar cerita Isa sikit ke tak? Siapa dia budak itu duduk tidur dekat ibu? Ialah Isa Almasih yang pada kita sangat kasih. Mari orang berdosa mintalah ampun pada dia. Siapa dia orang ni? Suruh penyakit hilegi. Ialah Isa Almasih yang pada kita sangat kasih. Mari orang berdosa mintalah ampun pada dia. Siapa dia orang ni? Dia beri hidup orang mati. Ialah Isa Almasih yang pada kita sangat kasih. Mari orang berdosa mintalah ampun pada dia. Siapa dia atas kayu? Dia tanggung dosa aku. Ialah Isa Almasih yang pada kita sangat kasih. Mari orang berdosa mintalah ampun pada dia. Siapa dia hidup semula, bangun terbit kubur pula. Ialah Isa Almasih yang pada kita sangat kasih. Mari orang berdosa mintalah ampun pada dia. Siapa dia naik ke syurga, turun balik dengan mulia. Ialah Isa Almasih yang pada kita sangat kasih. Mari orang berdosa mintalah ampun pada dia. Dalam 2000 tahun mari dah, Isa duduk di negeri Israel. Tapi hari ini Isa Almasih pun hidup lagi. Kena tahun orang beribu-ribu boleh berjumpa dengan dia. Boleh dapat kenal dia supaya kenal saing dengan saing. Orang saat ni hak sudah kenal bertemu dengan Isa begitu. Berasa kejadian itu hak baik sekali dalam sehidup nyawa hak puak dia. Kalau adik kakak nak temu dengan Isa Almasih pun boleh. Tak ada galangan apa-apa. Kita nak mulai cerita Isa Almasih betul dengan hari dia mati. Isa Almasih kena igat pada masa tengah malam. Belum nak cerah lagi, dia sudah naik hakim 2 kali dah. Puak-puak tu email hak bahasa Yahudi pakat cari saksi dusta menguduh ke Isa Almasih macam-macam buku lah. Sebab nak beri bunuh Isa, beri boleh. Ketua jangwat dalam negeri tu jadi orang bahasa Roman. Nama dia Pilatus. Dia jadi hakim. Pilatus tak ningkugen nampak buku hak tu email mari menguduh ke Isa tu. Pak Pilatus tak ambil tahu hak Isa Almasih duk mengajar tu gatik. Tapi dia pun tak sekerak sing beri hak
tak buat salah mati. Tetapi dalam waktu tu ada orang ramai sangat mari beripung duk pecum nak minta beri bunuh Isa. Pilatus sendiri pun tak se bunuh Isa Al-Masih. Tapi dia takut nak jadi huru-hara dalam puak orang ramai tu. Sebab itulah penghabisnya Pilatus jatuh hukum bunuh siapa mati juga. Dengarlah ceritanya dalam kitab Injil Lukas, bab 23, ayat 20 sampai ke 23. Hukum bunuh siapa mati. Tapi Pilatus berasa nak lepas Isa mereka. Dia pun tubik pergi kecek dengan orang ramai sekali lagi. Tapi semua orang tu bertambah-tambah derah suara kata, paku dia pada kayu solib. Bunuh dia pada kayu solib. Lepas tu jadi kali yang ketiga. Pilatus tubik tanya orang ramai. Kata, tapi orang ni buat kesalahan apa? Kita tak nampak dia buat salah apa-apa. Hak patut nak kena hukum bunuh sampai mati. Kita nak suruh askar piak dia. Lalu lepas dia pergi. Tapi semua orang tu pun tebai mitok dengan suara yang tambah-tambah derah lagi. Sehingga dia boleh kanak dia. Nak tanya sikit deh. Pilatus kata, dia tak nampak kata Isa buat kesalahan apa-apa. Sebab apa Hakim Pilatus nak cari kesalahan dengan Isa Al-Masih tak boleh? Nak jawab balah ni. Hakim Pilatus tak berjumpa kesalahan dengan Isa Al-Masih. Sebab Isa dengan Tuhan yang Maha Suci jadi satu. Hak tulah. Sebab itulah Isa tak ada kesalahan. Dia suci. Satu gelar Isa iaitu Anak Allah. Anak Allah seaning turun ke dunia nak beri tahu Tuhan bersifat bala mana. Nak beri nyata ke manusia kita sifat hak Tuhan yang Maha Suci. Isa Al-Masih seaning duduk dalam dunia ni tak biasa buat dosa sikiabu. Isa tak kena mati. Tetapi dia jangan rela mati ganti manusia kita. Pah tanggung hukum dosa kita atas tubuh dia sendiri. Ya Tuhanku Isa muka sepuak ni ye cari jale bunuhmu kerana benci. Tok hakim pun tak sehukum orang Yesus cimat ni. Dia tinggal tempat dia turun ke dunia nak tunjuk kasih Allah pada makhluk dia. Nak beri selamat orang sesat, iaitu puakku semua. Sung patut pujilah penolong kita ni, dia boleh jadi gerbet Tuhan yang suci. Hati betul tak bohonglah, tak salah dah sampai mati. Nak tanya sikit pula. Sungguh pun Isa tak ada dosa. Tetapi ada orang hak deki ke dia juga. Bak apalah orang ramai tu deki ke dia. Pakak-pakak paksa suruh bunuh Isa. Nak jawab balah ni. Sebab puak tu seperti manusia kita semua. Jadi orang berdosa. Tabiat manusia kita iaitu kita suka duk deraka dengan Tuhan. Pada masa Isa Al-Masih tunjuk diri dia ke manusia sebagai Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Suci, pada masa tu pun dosa manusia kita kau timbul, kau naik, kau cerak, gi semua-semua. Alkitab kata, manusia kita ada dosa genak-genak orang, rupa semua saja. Tak ada siapa-siapa sekat yang melia. Hak Tuhan sudah letak untuk manusia. Tengoklah kitab Injil surat Rom
bab 3 ayat 23. Puak murid dia lari takut ke askar. Isa dok seorang di tangan seteru. Tueku kasih kami takut. Minta beri cerah kami hati gelap. Puak ime pun serta saing-saing dia. Dengki pada Isa nak bunuh dia. Tueku kasih kami dengki. Minta beri cerah kami hati gelap. Hakim tahu dah kata Isa tak salah, tapi kerat sin beri bunuh dia. Tueku kasih kami buat serupa. Minta beri cerah kami hati gelap. Jale tuju ke tempat kena bunuh. Puak orang ramai pun bawa Isa pergi ke tempat bunuh. Dengarlah baca kitab Injil surat Lukas bab 23 ayat 27 sampai ke 30. Ada orang ramai lagi pakak turut Isa pergi. Dan ada satu puak orang betina hak teriak menangis kerana kesebelah ke Isa. Isa pun paling kata ke puak ni, "Wahai perempuan anak-anak Jerusalem, jangan teriak tangis kesebelah ke akulah. Tapi baik kamu teriak untuk tubuhmu sendiri dan semua anak cucumu. Kerana dekat nak sampai hari kemalangan besar hak kamu ni. Pada hari kemalangan tu, semua orang nak panggil ke bukit-bukit dan batu-batu besar. Nak minta kata, wahai sekalian bukit-bukit yang tinggi, baik kamu utuh turun tindih puak kita selalu. Wahai sekalian batu-batu yang besar, marilah kambuh tubuh kita, beri susuk daripada kemalangan ni." Nak tanya sikit deh. Sebab apa Isa Almasih woyak ke puak orang betina hak turut Isa pergi ke tempat bunuh dan kesia belah ke dia kata, "Jangan kesia teriak ke aku, tetapi mung teriak kesia belah ke tubuhmu sendirilah." Nak jawab balas ni. Isa Almasih suruh puak orang betina tu teriak kesia belah ke tubuh sendiri tu sebab Isa Almasih duk ingat ke hari kiamat. Sebab pada hari kiamat tu Tuhan nak kerak sing atas manusia kita genak-genak uge. Termasuk adik kakak juga. Sabit dosa hak kita sendiri buat dah. Allah Ta'ala, dia adil serta betul. Mestilah Tuhan ni jatuh hukum ke manusia hak buat dosa dah segenak-genak uge. Hukum dosa ni habis-habis seksa. Kalau kita sendiri boleh pilih jalan hukum kita tak pilih hukum dosa hak habis-habis seksa tu. Kita nak pilih hukum jalan lain. Supaya kata bukit nak rutuh nak tindih kita. Teruklah hukum Allah atas dosa manusia kita. Teriaklah adik kakakku dekat sampai ke hari itu. Tobatlah pada hari ini, jangan selat. Dengarlah pada Isa Almasih, ninglah perjanji dia. Mu kena tobatlah, percaya, jangan selat. Teriaklah adik kakakku, hari tu ada hukum. Tobatlah pada hari ni, mu nak selamat. Dengarlah pada Isa Almasih, ninglah perjanji dia.
mu kena tobatlah percaya, jangan selat. Isa kasih ka lawe. Dengarlah baca kitab Injil surat Lukas bab 23 ayat 32 sampai ke 34. Dan ada orang salah yang lain 2 orang. Kena bawa pergi bunuh sekali dengan Isa. Bila dia sampai ke satu tempat, nama tempat Tekorok. Di situlah dia paku Isa kepada kayu salib. Sekali dengan 2 orang jahat saat ni. Sebelah kanan seorang dan sebelah kiri seorang. Isa pun berdoa kata, "Ya Bapa, apunglah kepada puak ini gatik." Sebab dia tak tahu perbuatan dia salah sekat mana. Nak tanya sikit deh. Isa pun berdoa kata, "Ya Bapa, ampunglah kepada puak ni gatik." Kalau orang mari nak bunuh adik kakak, nak berasa bala mana? Adik kakak nak maaf ke puak tu ke tak? Serupa Isa. Nak beri adik kakak cuba perhati sikit. Bila orang tengah nak bunuh Isa Almasih pun, Isa tak murih, tak benci ke puak orang tu. Tak. Isa minta doa ke Tuhan, minta Tuhan ampun, tak ambil salah dengan orang tu. Pada masa Isa Almasih duk tengah nak mati tu, di situlah dia kasih ke manusia kita lagi. Di situlah Isa nak tolong puak kita. Tuhan pun tak suka jatuh hukum ke manusia kita beri kita binasa. Tuhan kasih ke kita lagi dan setuju nak tolong kita, jangan beri kita binasa. Isa maaf ke setru, puak bunuh dia tu, tengah mati di kayu, maaf dosa demo tu. Ya Isa kasih, ya Isa kasih, ya Isa kasih, kasih ke demo tu. Isa maaf padaku, kitab Allah kata tu, Isa mati di kayu, kendak tanggung dosaku. Ya Isa kasih, ya Isa kasih, ya Isa kasih, kasih ke aku ning. Sudah matilah Isa, pintu syurga terbuka, dosaku diampunkan, kerana dia kasihkan. Ya Isa kasih, ya Isa kasih, ya Isa kasih, sungguhlah kasihku. Setengah orang hati huduh, hati kerah. Sungguh pun Tuhan kasih ke manusia kita nak tolong kita. Tetapi ada setengah orang hati dia kerah juga. Dengarlah baca kitab Injil Lukas bab 23 ayat 39. Maka satu daripada 2 orang jahat hak kena paku sekali dengan Isa tu, supah maki ke Isa kata, "Bukankah kamu jadi Almasih, raja utuk puak kita tu? Tolonglah tubuhmu serta aku kedua beri selamat." Nak tanya sikit deh. Ada orang salah seorang, hak kena paku sekali dengan Isa, duk menganjing supah maki ke Isa juga. Adik kakak berasa bala mana dengan kelakuan orang salah saat ni? Biasa bertemu dengan orang hati huduh balah ning ke tak? Nak beri adik kakak cuba perhati satu perkara yang sebenar, hak song patut masuk dalam hati adik kakak. Orang salah ni boleh tengok Isa Almasih dengan mata dia sendiri. Pah boleh dengar bala mana Isa berdoa minta Tuhan ampun ke orang hak tengah nak bunuh Isa tu. Tetapi hati orang jahat tu kerah sungguh. Dia tak cara, tak ambil peduli, tak ambil tahu ke Isa Almasih. Dia tak berasa kesia belah walau sikit pun. Sungguh. Pada masa learning pun ada banyak orang hak tak ambil peduli ke Isa Almasih. Serupa dengan orang salah saning juga. Hati dia kerah dan huduh.
Saya tak dengar adik kakak tak serupa orang salah ni. Orang salah so lagi. Orang jahat seorang lagi, hak kena paku sekali dengan Isa tu. Tak serupa saing dia saning. Dengarlah baca kitab Injil surat Lukas, bab 23, ayat 40 sampai ke 42. Tapi orang jahat seorang lagi, teguh saing dia kata, "Mung tak takut kepada Allah ke? Kerana kita ni kena hukum supaya dia juga. Kita kedua pun dapat balasan yang sung patut bagaimana kesalahan kita. Tapi orang ni dia tak ada buat kesalahan apa-apa." Lalu dia paling ke Isa kata, "Ya Isa, ya Tuanku, bila Tuanku mari sebagai raja tu, ingatlah kat aku gatik." Nak tanya sikit deh. Orang salah seorang lagi minta tolong dengan Isa. Isa pun ada kuasa boleh tolong dia juga. Adik kakak kata bala mana? Baik Isa Al-Masih buat apa gatik untuk orang salah ni. Orang salah hak jangan dengar dengan sepenuh hati. Saya minta adik kakak perhati tengok. Orang salah ni tak ada agama, tak biasa buat amalan, tak biasa masuk pergi sembah Allah sekali dengan puak Isa Al-Masih, tak biasa baca kitab Tuhan. Dalai puak mokpok adik-beradik dia sendiri pun, tak ada siapa dia hak percaya ke Isa Al-Masih. Dia orang kelakuan tak molek, hak tak biasa tu hukum-hukum Tuhan semata. Tapi perhati baik-baik, tengok bezanya orang salah ning dengan orang salah saing dia, hak royak tadi. Orang salah ning sanggup kata dia jadi orang berdosa. Dia balik hati, taubat kelak semula. Dia tahu kata song dengan dosa dia, nak kena bunuh begitu. Dia minta Isa tolong beri selamat. Siapa nak turut perintah Tuhan? Siapa nak turut perintah Tuhan? Siapa nak turut perintah Tuhan? Minta hati baru. Tuhan beri masuk kerajaannya. Tuhan beri masuk kerajaannya. Tuhan beri masuk kerajaannya. Kalau hati baru. Tobatlah minta ampun dosamu. Tobatlah minta ampun dosamu. Tobatlah minta ampun dosamu. Dengan nama Isa. Pah Tuhan nak hantar roh dia mari. Pah Tuhan nak hantar roh dia mari. Pah Tuhan nak hantar roh dia mari. Beri hatimu baru. Isa Al-Masih boleh ampun dosa manusia. Isa nak beri selamat ke semua orang yang boleh turut contoh orang salah saat ni. Dan nak beri dia masuk syurga juga. Dengarlah baca kitab Injil Lukas, bab 23, ayat 43. Isa pun jawab ke orang jahat tu kata, "Aku kata kepadamu beri sungguh, pada hari inilah mung nak duduk sekali dengan aku di tempat kesukaan itu." Isa Al-Masih jawab ke orang salah saning selalu. Isa buat 3 perkara ke dia. Isa ampun semua kesalahan dia. Isa buat beri dia paling kelak berhubung dengan Tuhan semula. Beri dia baik dengan Tuhan semula. Isa beri dia hidup kekal, iaitu hidup cara baru daripada Tuhan. Nak tanya adik kakak sikit. Adik kakak berasa nak boleh turut contoh orang salah hak jangan dengar Isa dan jangan minta tolong dengan Isa saat ni ke tak? Adik kakak nak taubat? Nak balik hati semula ke? Nak tinggal perkara tak molek hak biasa turut tu ke tak? Adik kakak jangan minta Isa Al-Masih beri ampun dosa ke adik kakak ke tak? Jangan minta dia bawa beri selamat daripada hukuman neraka ke tak?
adik kakak boleh ambil keputusan selalu. Kalau adik kakak jawab kata nak tobat, nak minta tolong dengan Isa, minta doa selalulah dengan bahasa mulut. Mengakulah semua perbuatan adik kakak hak jahat. Semua perkara hak tak molek, hak duk susuk dah dalam hati adik kakak. Balik hati semulalah. Pas minta doa beri Tuhan tolong adik kakak buai semua perkara hak jahat tubik daripada hati adik kakak. Lepas tu mintalah Isa Almasih beri selamat serta hidup cara baru hak ada selama-lamanya. Masa Loning, Isa Almasih hidup lagi. Isa Almasih sudah mati dah di kayu solid. Tapi masa Loning dia hidup lagi. Dengarlah baca kitab Injil Lukas bab 24, ayat 1 sampai ke 7. Dalam ayat-ayat ning kita nak baca perkara-perkara hak jadi di kubur Isa pada hari ketiga lepas Isa mati tu. Bila siapa dina hari Ahad, puak orang betina tu pergi ke kubur. Bawa minyak-minyak wangi hak dia cedek taruh tu.
Tapi bila sampai di situ, dia nampak batu besar hak tudung lubang kubur sudah terguling tubik. Dia pun masuk dalam, tapi tak bertemu dengan mayat Arlab Isa. Puak dia heran sungguh di atas kejadian ni. Tak tahu nak buat apa. Tiba-tiba dia nampak dua orang berdiri dekat puak dia. Pakaian dua orang ni bersinar bana. Puak orang betina pun sangat takut. Lalu rebah turun susuk muka di tanah. Dua orang tu katakan orang betina. Sebab apa kamu mari cari orang yang hidup dalam kubur orang mati? Isa tak ada di sini. Dia sudah bakit hidup kelik. Kamu tak ingat ke perkataan Isa? Hak dia royak ke puak kamu digalin dulu. Kata, mestilah jadi begini. Aku yang jadi anak manusia ni akan diserah ke tangan orang jahat. Lepas tu, aku nak kena bunuh pada kayu solid. Dan pada hari yang ketiga, akan bakit hidup balik. Isa Al-Masih mati pada kayu solid. Pahore tanah mayat dia dalam kubur batu, iaitu gua di kaki bukit. Pada hari yang ketiga, ada pula orang betina pergi tengok kubur Isa. Bila sampai dekat kubur, dia nampak kubur duk terbuka. Batu hok katuk mulut gua tu golek tubik dah. Dan mayat Isa Al-Masih hilang right dah. Isa Al-Masih sudah berbakit, hidup kelak semula dengan kuasa Tuhan. Sebab itulah pada masa learning, Isa Al-Masih jadi orang hak hidup, bukan orang mati. Nak tanya sikit deh. Kalau bahasa Isa Al-Masih jadi orang hak hidup lagi pada masa learning, adik kakak nak berjumpa dengan dia, dapat kenal dia, boleh. Sesungguhnya, banyak orang sudah jumpa dengan Isa Al-Masih dah, sampai pada masa learning pun. Adik kakak berasa nak berjumpa, nak kenal Isa Al-Masih sendiri juga ke tak? Mari dengar adik kakak lagu kasih. Kasih tinggi pada kasih dunia ni. Pada masa saya salah serta berdosa, Tuhan saya sudah tunjuk kasihnya. Isa matilah, saya ampun dah. Dia hidup balik jadi rajaku. Isa matilah, saya ampun dah. Dia hidup balik jadi rajaku. Mari dengar adik kakak lagu kasih. Isa tidak tinggal saya hamba dia. Dia hantar roh dia kelip mari. Duduk pimpin hati saya anak dia. Isa matilah, saya ampun dah. Dia hidup balik jadi rajaku. Isa matilah, saya ampun dah. Dia hidup balik jadi rajaku. Mari dengar adik kakak lagu kasih. Isa sudah jamin tubuh saya ni. Tidak ada satu kuasa dunia akhirat boleh rebut saya daripada dia. Isa matilah, saya ampun dah. Dia hidup balik jadi rajaku. Isa matilah, saya ampun dah. Dia hidup balik jadi rajaku. Bala mana adik kakak nak berjumpa dengan Isa Al-Masih? Dengarlah kitab Injil surat Kenyataan bab 3 ayat 20. Inilah perkataan Isa Al-Masih sendiri. Dengarlah, aku duk panggil di depan pintu tu. Kalau siapa dengar, pah buka pintu sambut aku nak masuk bertemu dengan dia. Lepas tu, aku nak duduk makan sekali dengan dia. Dan dia pun nak duduk makan sekali dengan aku juga. Adik kakak tak usah pergi berjalan cari Isa Al-Masih lah. Dia sudah mari cari adik kakak dah. Dan dia duk nanti nak kenal dengan adik kakak. Hak adik kakak kena buat, iaitulah kena buka pintu hati saja. Selo Isa masuk duduk dalam hati adik kakak semua. Adik kakak kena buat balas tu saja. Nak buat selalu masa learning ke tak? Kalau begitu, minta doalah selalu.
Adik kakak tak usah ikut aturan pisik bila kecek dengan Isa Almasih. Boleh pakai bahasa mudah-mudah saja. Hak biasa pakai dengan orang ramah. Minta Isa Almasih masuk duduk dalam hati dan metah tubuh adik kakak semua. Siapa dok kato pintu tu, panggil nak masuk hatimu. Oh, weh sahabat, bapakmu tak buka, siapa nak masuk hatimu? Buke ke iso, siapa dok kato pintu tu. Buke ke iso, panggil nak masuk hatimu. Oh, weh sahabat, bapakmu tak buka, siapa nak masuk hatimu? Dengar kedakmu, siapa dok kato pintu tu? Dengar kedakmu, panggil nak masuk hatimu. Oh, weh sahabat, bapakmu tak buka, siapa nak masuk hatimu? Gi sambut dia, siapa dok kato pintu tu? Gi sambut dia, dia panggil nak masuk hatimu. Oh, weh sahabat, bapakmu tak buka, siapa nak masuk hatimu? Selamat masuk dalam kaum keluarga yang besar. Kalau adik kakak sudah minta doa supaya royak di atas saning, kita ucap kata, ya saudaraku, selamat masuk dalam kaum keluarga yang besar. Dengarlah ayat kita Injil, surat Yahya, bab 1 ayat 12. Tapi ada orang yang percaya serta terima sambut dia, iaitulah Isa Almasih. Tuhan pun benar beri orang puak ni jadi anak-anak Tuhan. Kalau adik kakak sudah berdoa minta Isa masuk duduk dalam hati adik kakak dah, adik kakak sudah bertemu dengan Isa Almasih dah. Sebab itulah Tuhan nak beri adik kakak jadi anak-anak Tuhan dan adik-beradik dalam kaum keluarga hak Tuhan yang ajaib. Adik kakak tak kena hadap kesusahan dalam dunia ni seseorang. Ada adik-beradik hak nak tolong. Nak tanya sikit lagi. Soal hak sekali. Ayat Alkitab hak baru baca saning suruh kita buat bala mana. Maksud ayat saning iaitu untuk semua orang hak percaya serta terima sambut Isa Almasih. Tuhan pun benar beri orang puak ning jadi anak-anak Tuhan. Kalau begitu, ayat ning suruh kita buat bala mana? Jawabnya, ayat saning suruh kita terima ke Isa Almasih. Sambut dia beri masuk dalam hati. Adik kakak sudah terima Isa Almasih sungguh kedak. Buat bala mana boleh kita terima dia? Kalau bahasa nak terima Isa Almasih, kita kena buat balah ning. Kita kena percaya ke Isa Almasih, beri dia jadi penolong bawa kita beri selamat. Kita kena terima Isa beri jadi Tuhan Yesus selama hidup kita. Kita kena tahu bagai-bagai apa semua hak besok duk perintah dalam hati kita supaya boleh turut Isa Almasih saja. Masalah ni adik kakak nak minta doa ke? Minta doa janji dengan Isa supaya dalam 3 ayat di atas saning ke? Kalau boleh buat begitu dah, adik kakak sudah masuk jadi adik-beradik dalam kaum keluarga Tuhan. Selamat masuklah. Adik kakak sudah jadi anak-anak Tuhan dah. Boleh hidup yang kekal, hidup cara baru dah. Adik kakak boleh selamat dah. Ingatlah pada nama Isa Juru bawa beri selamat. Isa ada kuasa penuh, dia nak tolongmu. Kalau saudara minta ampun dengan nama hak kuasa tu,
Tuhan nak kira hati suci dia janji dah. Kalau saudara susah hati basa tak ada arah dah, panggillah nama Tuhan Isa, dia nak dengarmu. Mari percaya dengan Isa, minta dia masuk hatimu. Dia tak tinggal kamu langsung, dia nak jaminmu. Perjalanan hidup ia baru. Lepas pada ning ada ayat-ayat nasihat. Hak mustahak. Hak boleh tolong hidup baru adik kakak. Kakak bis benar. Pak nak tolong adik kakak boleh kenal kau rapat dengan Tuhan. Ayat ia 1. Bacalah kitab Tuhan genak-genak hari. Baca sikit-sikit genak-genak hari. Tak usah susah hati kalau baca bertemung dengan ayat-ayat hak payah hati. Tetapi masa duk baca ayat-ayat kitab tu, cuba jawab soal-soal hak turut sini. Jawab untuk dirimu sendirilah. 1. Ayat-ayat ni ngoyak beri aku tahu bala mana berkenaan dengan Tuhan. 2. Ayat-ayat ni ngoyak beri aku tahu bala mana berkenaan dengan Isa Al-Masih. 3. Ayat-ayat ni ngoyak beri aku tahu bala mana berkenaan dengan Ruh Tuhan. 4. Ayat-ayat ni ngoyak beri aku tahu bala mana berkenaan dengan aku sendiri. 5. Ayat-ayat ni suruh aku buat bala mana. Untuk orang yang tak mengaji, baca kitab tak baik. Orang tu kena rajin hafal ayat-ayat kitab, beringat dalam hati. Orang yang pandai mengaji sekalipun, baik rajin hafal beri lekat di hati supaya juga. Ayat yang kedua. Minta doa dengan Tuhan genak-genak hari. Tak salah turut aturan, tak salah kecek bahasa pisik untuk berdoa saat ni. Orang yang tak mengaji nak berdoa balas ni pun boleh. Goyak saja, beri Tuhan tahu adik kakak berasa bala mana. Hidup adik kakak sehari-hari jadi bala mana. Pakai bahasa hak adik kakak kecek semua dengan orang ramai-ramai. Jadi perkataan hak mudah-mudah saja. Jangan takut. Buka hati adik kakak lah. Goyak beri Tuhan tahu semua perkara dalam hidup adik kakak. Tuhan nak dengar belakang. Pak adik kakak nak boleh tahu dengan yakin kata Tuhan kasih ke adik kakak timbang rasa dengan adik kakak. Ayat yang ketiga. Cari saing-saing hak jadi orang Kristian. Cari saing-saing hak turut Isa Al-Masih juga. Pak boleh tolongmu aku. Gi di tempat orang-orang Kristian beripung puji-puji Tuhan. Tempat mengajar kitab Tuhan. Atau di mana-mana ada orang hak kasih ke Isa Al-Masih Tuhan tu. Ayat kehabisnya. Tolong wayak orang lain-lain tahu Isa Al-Masih. Kalau bertemu dengan orang hak tak ada berjumpa dengan Isa Al-Masih lagi, beri dia baca surat ni atau dengan lekok ni juga. Wayak ke dia beri dia tahu semua perkara hak adik kakak tahu dah Isa. Dan bala mana Isa Al-Masih sudah tolong adik kakak. Hak setuju sekali, wayak beri saat ni tahu bala mana adik kakak kasih ke Isa Al-Masih. Kau wayak Isa, beri lain tahu, kau acak, adik kakak sendiri pun nak berasa kau kasih, kau sayang, kau banyak ke Isa Al-Masih. Gembalaku yaitu Tuhan Raja Syurga. Tiada aku kekurangan apa jua. Tuhan memberi aku lepaskan kelelahan di padang rumput hijau yang berkelimpahan. Di padang rumput hijau yang berkelimpahan.
Segarlah jiwa aku oleh kasihannya. Tiada aku takut sebarang celaka. Jika aku menjalani lembah bayang maut, Tuhan menjadi pimpin sampai jiwa selamat. Tuhan menjadi pimpin sampai jiwa selamat. Musuhku telah kalah oleh kuasa Tuhan. Pialaku melimpah dengan kemurahan. Aku diberkat Allah seumur hidupku. Ya Tuhanku bersyukur kerana anugerah-Mu. Ya Tuhanku bersyukur kerana anugerah-Mu. Amo nak wi adik kakak tengok gambar dalam surat ni. Amo nak hurau wi reti. Bila dengar bunyi. Paling muka lah. Gambar hak pertama. Belum ada dunia ni, belum ada matahari atau bulan bintang pun, Tuhan Allah ada dah. Allah Ta'ala ni ialah Roh Suci yang maha baik dan maha kuasa. Tuhan lah yang jadi ke bumi kita ni. Pah Tuhan jadi ke manusia ikut ladan Tuhan sendiri. Manusia hak mula-mula tu nama Nabi Adam. Nama bini dia ialah Siti Hawa. Tuhan beri Nabi Adam dengan bini dia duk jaga tunggu kebun Tuhan tu. Mula-mula tu dia kedua-dua duduk di situ dengan senedine. Ai, duk sedap. Lepas tu Nabi Adam dengan Siti Hawa melanggar perintah Tuhan. Makan buah kayu hak Tuhan sudah larang dah. Jadi dia dua orang laki bini ni ada dosa duk di dalam hati dia dah. Lepas pada tu Tuhan hamba dia kedua tubik daripada kebun hak Tuhan. Lepas tu Nabi Adam nak cari makan kena buat kerja berat. Dan bini dia pun sakit teruk masa beranak. Sebab dia kedua tak taat pada Tuhan. Lepas ada satu hari anak jantan Nabi Adam dua orang. Nama Kabi dengan Habi. Balah siapa Kabi bunuh adik dia Habi saat ni. Dosa hak duk di dalam hati Nabi Adam tu sudah turun siapa ke anak dia juga. Lepas kepada tu, keturunan Nabi Adam semua tu beranak mari dengan dosa duk di dalam hati dia belaka. Sebab dosa tu, Tuhan pun kata ke manusia, semua orang hak tak percaya ke Tuhan, Tuhan nak hapus bui habis dengan air bah besar. Ada satu puak saja hak tak ada mati. Seorang nama Nabi Nuh. Sekali dengan anak bini dia. Tuhan pun suruh Nabi Nuh buat kapal besar. Nak ajak semua orang naik bui lepas pada air bah tu. Nabi Nuh pun kasih taat kepada Tuhan buat kapal tu. Tapi melekat anak bini dia, tak ada siapa dia nak naik masuk. Pah dia pun mati belaka. Tuhan beri undang-undang ke manusia, nak tolong manusia jadi orang cuci dan orang baik. Ada satu hukum kata, jangan sujud sembah ke berhala. Pah jangan curi hak orang. Jangan buat zina. Pah manusia kita kena kasih dan pera ibu bapa kita. Pah hari Minggu kena berhenti kerja masuk menghadap Allah Ta'ala. Manusia kita berasa kasih ke orang, benci ke orang, murih ke orang. Berasa ini semuanya, baik dengan jahat pun, tubik mari di hati manusia kita. Tapi manusia kita semua ada dosa duduk di dalam hati dah. Sebab itulah semua hak jahat tu kau sehari kau banyak kau teruk. Siapa dia jadi super barang berat, hak kita nak tahu tak boleh. Zaman dulu-dulu ada satu jalan saja untuk orang hak nak boleh apung dosa dia.
Orang tu kena ambil seekor biring atau menate lain-lain kerbe dia. Menate sakning tu pun mati gati orang tu. Kerbe sakning berkuasa nak tudung dosa-dosa saja. Tak berkuasa nak hapus bumi dosa. Tubik di dalam hati sungguh-sungguh. Tuhan sudah sipai dua tempat, iaitu neraka untuk iblis dengan puak setan. Pas surga untuk semua orang hak kasih taat ke Tuhan. Orang ramai-ramai hak ada dosa kena masuk neraka sokmo-sokmo. Tapi Tuhan kasih ke manusia kita semua. Tuhan tak sewi kita binasa yapi neraka tu. Sebab itulah Tuhan hantar Isa Al-Masih turun mari ke dunia supaya Isa boleh mati sekali. Jadi kerbai hak cukup sepenuh. Kerbai hak nak wujud manusia kita selamat. Ada satu hari, malaikat Tuhan mari royak seorang anak dara nama Siti Maria. Beritahu Siti Maria nak beranak dengan tak tidur duduk dengan orang jatuh. Pas Siti Maria kena letak nama Isa ke budak tu. Isa saat ni pun beranak dalam bahasa lembu. Tetapi Isa ialah anak Allah hak ada selama-lama dah. Isa Al-Masih turun mari ke dunia nak jadi manusia supaya kita. Isa pun berasa lapar, berasa letih, berasa sakit supaya manusia kita. Isa sendiri pun kena cuba di iblis juga. Tapi Isa tak biasa buat salah sekali habuk. Masa Isa Al-Masih duduk di dunia, dia buat mukjizat banyak perkara. Isa pun berkuasa wiribuk berti boleh, berkuasa berjalan di atas air. Isa Al-Masih beri celak mata hak orang mata buta. Isa pun beri orang hak mati dah hidup kelik semula. Orang ramai nak turut Isa Al-Masih. Siapa kerajaan takut orang nak ambil Isa, sabar beri jadi raja. Sebab itulah sedadu-sedadu igat Isa Al-Masih ambil pergi godai dia, menganying ke dia. Tapi Isa tak ada lawan dia, supaya dengan seekor biring hak tak lawan masa orang nak bawa pergi sembelih. Di negeri tu, zaman dulu, kalau bahasa kerajaan nak bunuh orang, dia ambil orang tu pergi paku ke kayu solid. Begitulah Isa Al-Masih pun kena paku ke kayu pak cabai. Ada orang jahat dua orang hak kena paku di kayu solid juga. Sebelah kanan sore, sebelah kiri sore. Isa Al-Masih kena bunuh balas tu. Ialah kerbai yang besar. Hak setuju hak dengar Tuhan suruh Isa mai ke dunia ni. Lepas Isa Al-Masih sudah mati dah, orang ambil mayat dia pergi taruh dalam gua. Lepas ambil batu besar, kolek masuk katuk gua tu. Belum dia mati, Isa Al-Masih sudah royak kat redah. Kata dia nak mati, duduk di kubur tu 3 hari saja. Pah dia nak hidup kelik semula. Ada sedadu-sedadu duduk jaga mulut gua tu. Tapi tak ada pedialah dalam dunia ni nak ada kuasa lari Isa. Jangan beri dia hidup kelik semula. Lepas pada Isa Al-Masih hidup kelik semula, lebih pada 500 orang tengok dan berjumpa dengan Isa sendiri. 40 hari lepas pada Isa hidup kelik, dia pun naik kelik ke syurga tempat sedia. Tujuan Isa masuk dunia, sesudah buat sepenuh habis dah. Orang mana hak percaya kata Isa Al-Masih serah nyawa kerbai tu untuk dia. Pah paling kelik daripada buat dosa. Orang itulah tak kena hukum dah. Isa sudah tanggung hukum ganti dia. Kalau adik kakak percaya ke Isa Al-Masih, hak dia sudah mati di kayu salib, jadi kerbai tu ning banding supaya getak ia kukuh. Bila kita mati pun, kayu salib ni lah jadi supaya getak, bui kita lakah pergi dari dunia ni apa ke syurga. Hak adik kakak kena buat ada 3 perkara saja, iaitu taubatlah, paling kelik daripada jalan yang dosa. Pah terima kasih ke Isa Al-Masih, hak Isa boleh mati ganti adik kakak. Pah harap kepada Isa sampai mati. Isa Al-Masih sudah janji dah kata dia nak masuk duduk dalam hati hak orang-orang hak percaya. Isa nak tolong bui adik kakak taat ke Tuhan. Pah Isa nak bawa adik kakak pergi ke syurga, bui duduk di situ selama-lama.